aktiviti 4.1C muka surat 18 ya. Buku aktiviti B ya. Okey, kita lihat bagaimana kita nak menuliskan skala dalam bentuk 1/n ya. Jadi hari itu saya jelaskan skala ditulis dalam bentuk nisbah iaitu image kepada objek. Jadi image mesti nilainya 1, objek kita akan tentukan berapa ya. Jadi ini adalah objek. Pertama sekali pilih bahagian yang mudah untuk dikira. Bahagian sengit kita tak nak, sengit kita tak nak ya. Jadi untuk bahagian yang mudah kita kira ni sebenarnya okey, kita dapat nilai dia ialah 8 ya. Cuba tengok petak betul-betul kira ya. 1 2 3 okey, ini 8. So ini adalah 4. Jadi di sini kita tulis skala dia disebabkan ini adalah untuk image, maka ini yang mesti untuk objek lah. Ya. Jadi objek kita 4/8. Okey, kemudian 4 ini dibahagikan dengan 4 supaya mendapat nilai 1. Jadi 8 bahagi 4 dapat 2. Jadi skalanya ialah 1/2. Ya. Sangat mudah je sebenarnya ya. Fahamkan betul-betul lah. So, lukisan berskala macam hari tu sudah beritahu, lukisan berskala bermaksud itu adalah image. Ya, objek-objek lah ya. Mudah kita nak faham. Jadi, untuk skala yang kedua, kita ada 24/8. Ya. Jadi, kita akan bahagikan 24 ini dengan 24 lah. Supaya dia dapat nilainya 1. Jadi, 8 bahagi 24 dapat 1/3. Jangan tulis perpuluhan. Okey. Perpuluhan tidak boleh. Okey, tak boleh. Okey ya, jangan tulis perpuluhan, biarkan dalam pecahan sahaja. Okey, yang berikutnya. Kita lihat soalan nombor 2. Okey, sebuah potret berukuran. Okey, dia dah bagi ukuran, maksudnya ini adalah dia punya objek. So, objek dia kita dah dapat satu ukuran ya, dengan nilai 30 cm panjang dan 24 cm lebar ya. Kemudian dikata hitung panjang lukisan berskala. Jadi maksudnya dia minta image lah mengikut skala yang telah diberikan. Jadi skala yang diberikan ialah 1/3. Skala 1/3. Jadi 1 adalah untuk image, 3 adalah untuk objek. Ya. Jadi image kita tak tahu sebab dia tanya hitung panjang dan lebar lukisan berskala. Maksudnya image kita tak tahu ya berapa dia punya nilai sebenarnya. Cuma objek kita ada. Okey, kita ambil saja satu bahagian lah. Katakan ni 30 cm panjang ya. Jadi objeknya 30 cm. Bermaksud ya 3 kita akan darabkan dengan 10, kita dapat 30. Jadi image-nya 1 darab 10 cm. Maksudnya bila kamu tulis jawapan lukisan berskalanya, okey, untuk bahagian panjang dia menjadi 10 cm dan untuk bahagian lebar, okey, lebar dia berapa? Lebar dia 24 kan. Bermaksud sini ialah 24. Jadi 3 darab berapa 24? 3 darab 8. Jadi 1 darab 8 lah. Dapat 8 cm. So lebarnya ialah 8 cm. Ya, itu sahaja. Jadi untuk bahagian nisbah ni kamu kena betul-betul perhatikan nilai dia berapa. Fahamkan konsepnya image kepada objek. Lukisan berskala kepada objek. Okey, nombor 3. Sebuah peta dilukis dengan skala. Okey, ini skala dia. Jarak sebenar. Maksudnya dia tanya objek lah ya. Okey, berapakah objek dia yang sebenar? Jarak sebenar tu mewakili objek lah ya. Okey, objek dalam kilometer. Ya. Jika dilukis 5.2 cm pada peta tu. Jadi kita ada cm, kita ada kilometer. Okey. Jadi sekarang ni kita ada skala 1/500,000. Okey ya. Jadi kamu kena tukarkan 500,000 ni sebenarnya berapa sentimeter. Berapa sentimeter. Yalah ya. Okey. Jadi sekarang ini 5.2 dengan jarak sebenar ya. Okey, 500 1/500. Jadi dia ini ialah 5.2 cm lah. 5.2 cm. Ya. Jadi darabkan dengan 5.2. 500 pun kamu darabkan dengan 5.2. Okey. Jadi bila kamu guna kalkulator, kamu akan dapat jawapan 26 berapa sifar ni? Ada 5 sifar. Sentimeter.
Okey. Yang ini bersamaan dengan berapa kilometer. Jadi kamu kena fahamlah tentang penukaran unit, ya. Penukaran unit seperti yang telah dijelaskan sebelum ni, ya. 1 kilometer 1000 meter. Jadi kalau 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau ini darab 100 lah. Jadi kamu dapat 1, 2, 3, 4, 5 cm. Jadi 1 kilometer sama dengan 100,000 cm. So, kita akan bahagikan dengan 100,000. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Okey, ya. Sentimeter. Ya. Jadi kita permudahkannya lagi. Kita bahagikan. Kita akan dapat nilai jawapannya. Bila kita bahagi dapat 26 kilometer. Jadi itulah ukuran sebenarnya, ya. 5.2 cm pada peta itu sebenarnya mewakili 26 kilometer pada ukuran sebenar. Ya. Yang ini 5.2 cm pada dia punya peta. Okey, ya. Jadi itu tentang cara kita bagaimana kita nak mengukur skala pada peta. Ya. Kalau ada apa-apa masalah untuk kamu tanya, sila tanya dalam kumpulan, ya. Okey, kita lihat berikutnya bagaimana kita nak menentukan, ya, skala yang digunakan jika diberikan beberapa contoh lukisan lah, ya. Ini yang telah dibina. Kamu perhatikan bahagian info ni, ini yang telah saya jelaskan di awal-awal pembelajaran di mana kamu ada objek ataupun lukisan berskala lagi besar, ya, yang lebih kecil sama saiz, ya. Okey, jadi kita perhatikan, ya, apakah yang dimaksudkan dengan lebih besar lebih kecil semua ni, ya. Okey, jika n dia, ni kamu perhatikan, jika n, nilai n tu kecil daripada 1, maksudnya dia menjadi lebih besar. Okey, lebih besar. Kalau dia besar daripada 1, lukisan berskala menjadi lebih kecil. Dia macam terbalik lah, ya, terbalik. Jadi jika n besar, lukisan kecil. Okey, jika n kecil, kamu dapat dia punya lukisan besar. Dia terbalik macam tu, ya. Jadi kamu boleh ingat dengan mudah macam tu lah, dia terbalik. Jadi kamu tengok dia punya nilai n, kalau nampak n tu kecil, maksudnya lukis besar lah. Kalau n tu besar, lukislah kecil, ya. Okey, jadi kamu perhatikan contoh kat sini, ya. Ini adalah dia punya objek, ya. Ini dia punya image. Ini dia punya image. Jadi sekarang ni kamu perhatikan dia punya objeknya saiz macam ni. Dia punya image yang pertama lagi besar. Lagi besar dia punya skala n, nampak? Dia bagi setengah. Ya, maksudnya nilai dia kecil lah daripada 1, kan? Kalau perpuluhan 0.5 kan, kecil lah kan, ya. Tapi perpuluhan tak boleh tulis, ya. Jangan tulis perpuluhan, tak nak, ya. Cuma kita nak mudah faham. Okey, yang ini image-nya lebih kecil. Lebih kecil daripada objek. Jadi mesti dia punya nilai dia adalah lebih besar daripada 1. Okey, apa maksud dia? Cuba tengok ni, 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 petak. Ini menjadi 2 sahaja. Jadi maksudnya 2 darab 2 dapat 4, kan? Ya? 2 darab 2 dapat 4. Jadi maksudnya skala dia ialah 1 kepada 2. Okey, ya, sebab kita gunakan gandaan 2, ya. Okey, jadi tolong faham kat sini, apabila dia punya image tu lagi besar, n dia mesti kecil. Image besar. Kalau image dia kecil, n dia mesti besar. Dia terbalik. Fahamkan yang itu betul-betul, ya. Okey, untuk soalan yang bawah ni bagaimana pula segitiga ni, ya. Kalau dibagi pada kamu, segitiga ni saya ingat tak nak lah. Kita ambil yang tegak ni, ya. Yang lurus lah, paling mudah, ya. Kalau tak ada lurus, boleh kita bina di tengah macam ni, ya. Okey, tak apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Jadi, ini adalah dia punya image. Okey, ingat, ya, nisbah kita mesti image kepada objek. Image mesti 1. Objek tak tahu berapa, kan? Ya. Jadi, dia punya image ialah 1 per dengan 1 kepada. Okey, nampak tak? Perhatikan gambar dia makin besar. Bila makin besar, bermaksud dia mesti pecahan. Dia mesti kecil. Jadi 6 kepada 12 maksudnya 6 darab 2 lah, kan? Jadi kau buat 1 per 2. Jangan buat 1 kepada 2. Ini salah. Ya, salah, ya. Okey, 1 pada 2 ni salah. Tak boleh diterima sebab objeknya, dia punya lukisan berskala, image-nya lebih besar.
Lebih besar dia punya nilai kat sini mesti pecahan, iaitu lebih kecil. Okey, kalau ni dia punya image kecil kan? 1, 2, 3. 3 je. Ya, maksudnya apa yang kita akan dapat? 1 kepada 3 kali berapa? 6. Ni objek dia 6 kan? Jadi 3 kali 2. Maksudnya 1 kepada 2. Ya, 1 kepada 2 dia punya skala ya. Okey, so ada apa-apa boleh tanyalah ya dalam grup ya. Okey, untuk nombor 2, ia ini melibatkan penukaran saiz grid, saiz petak. Dia punya tapak dia. Ya, tapak dia je yang berbeza. Ya, kamu tengok ini asal dia 2 kali 2. Ya, kita nak lukiskan 1 kepada 1 ya. Ukuran dia sama je. Kamu kena tengok betul-betul lah. Ya, petak dia. Mula-mula kira petak dulu. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali 2 cm. Satu petak 2 cm. Maksudnya ni 8 cm. Jadi bila kamu lukis pada bahagian ni. Okey. Okey, dia bahagi pada kamu 1 cm, 1 cm kan. Okey, 1 cm, 1 cm bermaksud ya, lukis semula bentuk objek itu pada kertas berukuran 1 cm kali 1 cm ya. Kalau macam tu, dia suruh lukis, dia bukan ukur, sorry. Jadi tak payah ukur lah, tak payah ukur. Dia suruh lukis sahaja. Jadi kalau 4 petak, kamu pun lukis 4 petak lah. Kita copy paste je lah. Ya. 1 ya. Ya, kita ni lah 4 petak lukis lah. Ya. 1, 2, 3, 4. Macam copy paste lah ya. Ini naik 1, naik 1. Kita lukis balik ikut ukuran petak dia ya. Kita tak perlu ukur lah ya. Sebab soalan ni minta lukis je. Okey ya. Begitu juga yang ini ya. Jadi kita ambil 1, 2, 3, 4 petak. Kemudian naik 1 sebiji lah sama-sama Sama je ya. Copy paste, guna pembaris ya. Jadi automatik disebabkan petaknya lagi besar, kamu akan dapat dia punya gambar lagi besar. Itu yang tunjukkan. Kalau dia punya size grid dia lebih kecil, petaknya lebih kecil ukuran, maksudnya automatik gambar yang kamu buat pun lebih kecil. Itu je ya. Okey.